Datuk Haji Abdul Halim bin Yusof Adung Permaisuri merangkap naik Ketua UMNO Bahagian Setiu. Datuk, hari ini saya ingin bertanya dan menambah sedikit. Mungkin ramai orang di luar sana di Duk Permaisuri ini walaupun Datuk pernah pegang dikata dua penggal dulu dia. Jadi mungkin ramai di luar sana ada yang tak kenal lagi. Mungkin ada yang tak kenal lagi siapa Datuk Ali. Jadi hari ini saya ingin tanya sedikitlah tentang karakter Datuk sebagai yang berhormat di Adun Permaisuri, dan setiap aktiviti yang Datuk buat di setiap Adun Permaisuri ini, boleh Datuk cerita sedikit tentang diri Datuk? Terima kasih Saudara Latif, Setiausaha Pemuda Dun Permaisuri merangkap Exco Pemuda UMNO Bahagian Setiu. Nama saya Datuk Abdul Halim Yusof. Saya mula berkecimpung dalam politik ni pada tahun lebih kurang tahun 2000 lah. Tahun 2000, dan jawatan saya pertama dalam politik ini adalah Ketua Pemuda Cawangan. Kemudian saya menang pertandingan dan sebagai naib Ketua Pemuda UMNO Bahagian Setiu, dan saya menjadi calon pada tahun 2003. Saya jadi calon pada PRU 12, dan saya tak bertanding pada 2013. Kemudian saya bertanding pada 2014 pula. Jadi saya menjadi adun pada penggal PRU 12. Saya menjadi setiausaha politik di Kementerian Pendidikan Tinggi pada 2013 hingga 2018. Kemudian saya bertanding semula di Dun Permaisuri pada tahun 2018 dan saya menang kerusi ini semula. Dan sekarang saya menjawat jawatan sebagai Adun Permaisuri merangkap naib Ketua UMNO Bahagian Setiu. Pada penggal ke-14 kali ini, pergolakan politik amatlah luar biasa. Yang pertama, pada penggal ke-14 ni, Barisan Nasional tewas kepada Pakatan Harapan dalam PRU ke-14. Jadi begitu juga di negeri Terengganu, Barisan Nasional tewas kepada Parti PAS dalam PRU 14. Tetapi kita menang, Barisan Nasional menang 10 kerusi dalam negeri Terengganu ini. Dari segi aktiviti, pada penggal ini agak berbeza daripada penggal-penggal yang lain, kerana kita berada dalam keadaan kita tewas kepada PAS, dan yang kedua adalah kita berada dalam pandemik COVID-19. Bermula saya rasa dah lebih kurang setahun kita dalam COVID. Jadi bila kita dalam COVID, tak banyak aktiviti yang dapat kita jalankan. Apa yang kita dapat buat kepada rakyat adalah memberi sumbangan. Kalau pada tahun 2020 saya telah memberi sumbangan dalam musim COVID-19 termasuk Ramadan dan Syawal sebanyak 4 pusingan kepada rakyat, dan kita membelanjakan lebih kurang 300,000 lah untuk memberikan sumbangan kepada rakyat yang bercorak bekalan makanan yang boleh ataupun yang selalu digunakan oleh rakyat dalam Dun Permaisuri ini. Dalam Dun saya ni, kita selalunya menyediakan lebih kurang dalam 3,000 paket makanan yang kita berikan kepada rakyat. Dan
ada sekejap dulu kita ada ruang di mana pada masa itu PKPB bertukar kepada PKPP, dan kita berjaya membuat program santai rakyat mengikut zon, yang mana kita buat perkelahan, tetapi kita kena kawal SOP lah. Itu yang agak kritikal bila kita buat program. Bila kita buat program, kita nak, bila orang dah ramai, kita nak jaga SOP, itu yang menjadi keadaan yang agak kritikal lah. Kita nak kawal supaya bila kita buat program, kita nak pastikan supaya jangan program kita itu menimbulkan satu kluster baru kepada COVID-19. Jadi saya sebagai pemimpin masyarakat, walaupun kita nak berprogram, kita nak buat engagement, pada masa yang sama kepada saya kepentingan kepada rakyat untuk tidak ada pandemik COVID-19 dalam kawasan kita adalah merupakan satu achievement ataupun satu pencapaian yang utama. Itu Datuk. Okey Datuk, satu lagi, kita sedia maklum, di STU kita pada hari ini, di dalam negeri Terengganu adalah STU adalah kes yang tertinggi pada hari ini. Apakah pesanan Datuk kepada semua rakyat di luar, terutamanya di Duk Permaisuri lah, untuk menjaga diri ini? Datuk boleh bagi sedikit kata-kata kepada rakyat di luar? Ya. Kita dikejutkan oleh pandemik COVID-19 di STU ini sejak 3-4 hari yang lalu ataupun awal minggu lepas, yang mana pada peringkat awalnya ada 12 kes. Kemudian saya dimaklumkan bila swab test dibuat kepada kelompok kes yang mendapat positif COVID-19 itu, semalam kita ada 154 kes yang positif dalam daerah STU. Jadi sebenarnya apabila saya mendapat maklumat, kita ada 12 kes pandemik COVID-19 dalam daerah STU. Jadi saya setelah mengambil pendapat daripada ahli jawatankuasa UMNO bahagian STU dan juga kepimpinan masyarakat yang relevan, jadi saya mengambil keputusan untuk membatalkan majlis berbuka puasa peringkat Dun Permaisuri yang sepatutnya diadakan pada 1 hari bulan Mei. Dan saya juga membatalkan satu program yang kita rancangkan pada 2 hari bulan Mei, iaitu program Bumbu Lambuk, kerana kita risau, kita takut kalau kita teruskan program kita, maka mungkin berlaku jangkitan COVID-19 kepada peserta yang hadir, ataupun ada yang membawa COVID-19 daripada mana-mana, dan juga tetapi menyertai program kita. Jadi nasihat saya kepada warga Dun Permaisuri, warga daerah STU, jadi sama-samalah kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kita jaga kita, dan kita juga menasihati dan menyebarkan supaya masyarakat, supaya jiran-jiran kita jaga diri mereka, untuk kita menurunkan kadar penularan COVID-19 dalam daerah kita ataupun dalam dun kita ini. Apa jua program yang melibatkan kesesakan, melibatkan ada sentuhan, itu boleh menimbulkan risiko COVID-19. Jadi kita harap walaupun ada bazar Ramadan, walaupun ada jualan kuih di mana-mana, tetapi kita boleh beli kuih, boleh pergi bazar Ramadan selagi tidak ditutup oleh pejabat kesihatan. Namun saya ingatkan kepada pengunjung-pengunjung, jangan lupa pakai mask, lepas itu ikut arahan
sebagaimana yang ditentukan di Bazar Ramadan, ikut SOP. Jadi dengan pematuhan SOP ini, insya-Allah aktiviti-aktiviti boleh berjalan seperti biasa. Dan kepada murid-murid sekolah, saya rasa murid sekolah dah tak pergi sekolah dah kot. Ada sekolah-sekolah yang dah tutup, kan? Ada lagi sekolah yang masih bersekolah. Kalau ada sekolah yang masih bersekolah, ikutlah arahan daripada pihak sekolah. Sebagai contoh, sekolah menengah imtiaz, sekolah menengah agama STIU, ya, saya lihat mereka sedang ada banyak swab test dan mereka telah mendapat result. Mereka adalah pihak sekolah, dan saya nampak dalam WhatsApp group pihak sekolah sudah pun menghantar mesej kepada keluarga-keluarga yang mana anak mereka terlibat untuk datang swab test, dan pelajar-pelajar yang tak terlibat tidak datang ke sekolah yang terlibat. Terima kasih.